Tahukah anda, 4 penyakit utama punca kematian rakyat Malaysia ialah disebabkan oleh penyakit kanser, diabetes, strok dan sakit jantung. Keempat-empat jenis penyakit ini memakan kos yang sangat tinggi. Segera miliki medical card. Sediakan payung sebelum hujan. Assalamualaikum, berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Tapi untuk video kali ini, saya bukanlah share video baru. Cuma saya akan compilkan beberapa video berkaitan dengan saka ataupun belaan. Ramai orang tertanya, bagaimana saka tu? Apa itu belaan? Sebab ramai anak-anak muda sekarang tidak tahu apa itu saka, apa itu belaan, dan kenapa orang-orang zaman sekarang masih ada saka. Dari mana saka itu datang? Pengetahuan tentang saka yang ingin saya kongsikan ini saya dapat daripada kisah orang lama, kisah orang lama dulu, dan juga hasil daripada pembacaan. Menurut orang-orang lama zaman dahulu, iaitu pada kira-kira 200 tahun dulu, 300 tahun dulu, manusia memiliki saka ataupun belaan untuk keselamatan diri dan juga keluarga. Pada zaman dulu, manusia suka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Apabila berhijrah, mereka perlu buka pendapatan baru. Dan selalunya mereka berhijrah dari satu kumpulan kecil antara 10 hingga ke 20 keluarga. Untuk membuka pendapatan baru bukanlah mudah, memerlukan tenaga yang banyak, dan selalunya mereka secara berkumpulan bergerak ke satu kawasan baru dan membuka perkampungan. Bayangkan pada zaman tu, kira-kira 200 tahun dulu, 100 tahun dulu, keadaan negara kita bagaimana. Mereka perlukan tenaga yang banyak untuk membuka perkampungan yang baru. Bayangkan pada masa tu hutan punyalah tebal. Pokok-pokok hutan pastinya besar, 5-6 pemeluk. Bayangkan bagaimana mereka bekerja untuk melapangkan kawasan hutan tersebut. Pasti perlukan tenaga yang banyak. Selepas mereka menebang pokok-pokok untuk mereka buat penempatan, mereka juga perlu untuk menebang banyak lagi pokok untuk pertanian. Bayangkan pada masa itu mereka gunakan tulang 4 kerat untuk membuka satu perkampungan baru. Di situlah dipercayai mereka membela saka ataupun belaan untuk membantu mereka membuka perkampungan dan untuk menjaga keselamatan daripada binatang liar. Belaan ini dipercaya adalah jin, di mana mereka telah bermuafakat dan membela jin dengan tugas-tugas yang tertentu. Setiap belaan ataupun jin itu mempunyai tugas yang masing-masing. Antaranya menjaga kawasan, menjaga keselamatan dan sebagainya. Dan pada masa itu, mereka sendiri yang mendapatkan belaan tersebut, hasil daripada persetujuan. Setiap jin atau belaan ini mempunyai tanggungjawab yang berbeza dan cara membela yang berbeza. Antara tuan dan belaan mempunyai perjanjian masing-masing dan ia mesti ditunaikan. Bermakna tuan boleh mengarahkan belaan, tapi pada masa yang sama belaan mempunyai kuasa ke atas tuannya. Ini bermakna sebenarnya belaan mempunyai lebih kuasa kepada tuannya berbanding tuannya kepada belaan. Nampak tak risikonya? Pada masa itu memang tak ada masalah. Akibat daripada perubahan masa, keadaan sekarang, keadaan semua telah berubah. Kebanyakan daripada kita tinggal di pinggir bandar, di bandar besar dan juga di pekan-pekan. Mereka yang tinggal di kampung pun kebanyakannya sudah agak maju. Jadi, kita tidak lagi memerlukan belaan untuk melindungi ahli keluarga kita. Dan satu lagi, belaan ini ataupun jin ini amat bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mesti kita terfikir, kenapa pada zaman sekarang masih ramai lagi yang memiliki saka? Jangan salah faham. Pada masa sekarang, mereka yang mempunyai saka atau belaan bukan atas kehendak mereka sendiri, tetapi adalah daripada tinggalan nenek moyang mereka. Ini makna belaan tanpa rela. Kita kena faham, ramai daripada pemilik saka sekarang ini adalah tanpa rela, dan kebanyakan daripada mereka cuba untuk membuang saka yang mereka miliki. Untuk membuang saka bukanlah satu perkara yang mudah. Kebanyakan penerima saka sekarang mengalami pelbagai masalah dan mereka terpaksa menanggung penderitaan. Kebanyakan mereka cuba untuk buang saka mereka, tetapi gagal. Ada yang berjaya, tapi kebanyakan gagal. Ramai yang telah berjumpa dengan para ustaz,
pusat-pusat perubatan dan sebagainya. Membuang saka bukanlah satu yang mudah. Ia memerlukan masa dan banyak tenaga, malah memerlukan duit yang banyak untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, itu adalah sedikit daripada perkongsian yang saya boleh jelaskanlah kepada mereka yang tidak faham kenapa masih ada saka pada zaman sekarang. Dan kepada mereka yang masih tertanya-tanya bagaimana saka itu diperolehi. Baiklah, di sini saya sertakan 5 buah video yang berkaitan dengan saka yang pernah saya kongsikan sebelum ini. Harap enjoy. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, kita akan bercerita lagi kisah-kisah seram. Dalam video kali ini, kita akan share satu pengalaman Milah, di mana Milah telah mengalami satu kisah seram yang sangat-sangat menakutkan. Kisah ini berlaku pada tahun 1995. Okey, nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh Milah. Kejadian ini berlaku pada tahun 1995. Pada masa itu, Milah berusia 14 tahun. Kejadian ini berlaku semasa Milah dan keluarganya berpindah ke kawasan baru, iaitu yang berada di sempadan Negeri Selangor. Jaraknya tidak jauh daripada sempadan Negeri Selangor. Disebabkan kawasan tersebut masih berada di kawasan perkampungan, jadi rumah sewa agak sukar untuk didapati, dan akhirnya mereka terdapat satu rumah kampung yang berada jauh di hujung kampung. Terdapat satu rumah usang di sebelah rumah mereka. Walaupun rumah itu agak usang, tetapi persekitaran sangat bersih. Jarak antara rumah Milah dan rumah tersebut kira-kira dalam tak sampai 50 meter, tetapi dipisahkan oleh satu parit. Paritnya agak lebar. Mereka ingat rumah itu kosong. Tapi pada hari ketiga, barulah mereka terjumpa dengan seorang wanita yang tinggal di situ. Dan wanita tersebut kenalkan dirinya sebagai Kak Munah. Menurut Kak Munah, dia berada di rumah itu untuk menjaga neneknya yang uzur. Sebenarnya rumah Kak Munah berada 15 km di situ. Disebabkan oleh nenek Kak Munah yang uzur, nak tak nak, Kak Munah terpaksa menetap di rumah neneknya itu sementara waktu. Kak Munah ni masih bujang, jadi tak ada masalah untuk Kak Munah sentiasa datang melawat. Selepas mereka jumpa Kak Munah, itulah kali terakhir mereka jumpa dalam masa seminggu. Selepas daripada itu, mereka langsung tidak nampak Kak Munah. Tapi yang pasti, mereka selalu nampak nenek Kak Munah berada di luar rumah selepas waktu maghrib. Kadang-kadang, nenek Kak Munah nampak seperti pelik, dengan rambut yang serabai, mengerbang, berada di halaman rumah. Dan selalu mereka terdengar suara-suara yang pelik, kejadian-kejadian pelik di rumah nenek Kak Munah. Kadang-kadang mereka terdengar barang-barang yang dihempas, kadang-kadang terdengar suara neneknya menangis, mengilai dan sebagainya. Tapi keluarga Milah buat tak tahu je lah, sebab faham orang tua, mungkin ada tekanan perasaan ataupun sebagainya. Sesekali mereka terserempak dengan nenek Kak Munah dan mereka cuba menegur. Tetapi nenek Kak Munah ni kelihatan sangat pelik. Apabila ditegur, nenek Kak Munah hanya memandang tajam sahaja. Nenek Kak Munah langsung tidak bersuara. Pandangan sangat tajam. Ini menyebabkan mereka takut untuk menegur nenek Kak Munah. Selama hampir 2 minggu mereka nampak nenek Kak Munah berada di laman di tengah malam. Tapi yang lebih peliknya, Kak Munah kata neneknya sedang uzur. Kenapa neneknya berada di tengah laman? Hinggalah pada minggu ketiga, mereka dapati nenek Kak Munah berada di halaman rumah mereka. Hampir setiap maghrib, nenek Kak Munah akan merayau ke kawasan rumah mereka. Ada beberapa kali nenek Kak Munah mengetuk-ketuk tingkap mereka dan pernah juga mencakar-cakar pintu rumah mereka. Mereka ketakutan, kenapa nenek Kak Munah bertindak demikian? Dan lebih menyeramkan,
hampir setiap malam bunyi anjing bersahut-sahutan, menyalak seolah-olah nampak sesuatu yang menakutkan. Sebab kata orang kampung, kalau anjing menyalak ni dia nampak roh ataupun syaitan. Tapi itu Mila tak pasti. Tapi yang pasti, hampir setiap malam bunyi anjing menyalak tanpa henti. Di belakang rumah Mila tu ada satu reban kosong. Memang pemilik rumah tu tinggalkan lah, bermakna boleh digunakan. Jadi ayah Mila ambil kesempatan beli 6 ekor ayam kampung dan beli di dalam reban tu. Selepas beberapa hari, pada suatu malam lebih kurang pukul 12.30 malam ataupun 1 pagi, Mila terjaga dari tidur apabila terdengar ayamnya berlari-lari dari reban seolah-olah dalam ketakutan. Mila anggap itu kemungkinan disebabkan oleh musang ataupun anjing liar cuba masuk ke dalam reban. Tapi Mila buat tak indah sebab dah malam kan, dah awal pagi. Mila pun rasa mengantuk sangat. Mila terus sambung tidur. Keesokan paginya, Mila terdengar ibunya menjerit dari kawasan belakang rumah. Mila pun terus bergegas ke belakang dan Mila dapati kesemua ayam telah mati dengan perutnya terburai, dan yang hilang hanya usus dan hati ayam saja. Ini sesuatu yang menghairankan sebab tak mungkin anjing liar atau musang hanya mengambil hati dan perut ayam sahaja. Yang lain hanya dibiarkan begitu sahaja. Sepanjang 3 minggu tersebut, mereka langsung tak pernah nampak Kak Munah. Mereka pun tak pasti ke mana Kak Munah pergi. Sehinggalah pada minggu keempat, barulah mereka nampak Kak Munah pergi ke rumah neneknya. Dan Ibu Mila terus berlari mendapatkan Kak Munah. Sambil itu, Ibu Mila pun korek-koreklah rahsia pada Kak Munah, mana dia pergi selama ni. Dan Kak Munah beritahu dia berada di hospital selama 3 minggu tu kerana menjaga neneknya yang sakit. Ibu Kak Mila terkejut. Jadi selama ni siapa yang mereka nampak di rumah Kak Mila dan selalu mengganggu keluarga mereka setiap malam? Dan dengan rasa tak agak-agak, Kak Munah beritahu bahawa nenek mereka memiliki saka, dan kemungkinan yang mereka nampak hari itu adalah saka. Kerana menurut Kak Munah, neneknya berada dalam keadaan kritikal di hospital. Dan menurut orang kampung, nenek Kak Munah perlu dibawa balik ke rumah untuk urusan seterusnya. Beberapa hari selepas itu, Kak Munah telah membawa neneknya balik ke rumah asalnya. Dan atas nasihat orang kampung, keluarga Kak Munah telah membuka bumbung rumah neneknya, dan tidak lama daripada itu, neneknya telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Difahamkan, jika seseorang itu memiliki saka, dia akan sukar untuk meninggal dunia. Dan dipercayai saka tersebut tidak mahu meninggalkan badan tuannya. Proses ini memakan proses yang lama. Sekiranya mahu saka melepaskan badan tuannya, maka orang kampung perlu membuka bumbung rumah, kerana ini akan memudahkan proses tersebut. Wallahu alam. Menurut Mila, selepas kematian nenek Kak Munah, mereka masih nampak lagi kelibat nenek Kak Munah di rumah tu. Ini menyebabkan selepas maghrib memang mereka tak berani langsung keluar daripada rumah. Dan kadang-kadang mereka terdengar tapak kaki datang ke rumah mereka, masih lagi mengetuk-ketuk tingkap dan juga mencakar-cakar pintu. Difahamkan itu adalah saka nenek Kak Munah. Dan menurut Kak Munah, selepas beberapa hari nenek meninggal, salah seorang daripada ahli keluarga mereka telah bersetuju untuk menerima saka neneknya. Dan tidak lama selepas itu juga, keluarga Mila tidak lagi menerima sebarang gangguan. Kerana menurut orang kampung, saka tersebut telah memiliki tuan yang baru. Pengalaman seram yang dialami oleh Mila ni memang Mila tak boleh lupa. Memang selalu terbayang-bayang. Sehingga ke hari ini, Mila masih terbayang lagi muka nenek Kak Munah. Mukanya sangat menakutkan. Menurut Mila, bukan hanya nenek Kak Munah sahaja yang memiliki saka di kampung tersebut. Tetapi ada beberapa lagi orang kampung yang masih memiliki saka. Tapi difahamkan sekarang ni memang orang-orang kampung tidak lagi mengamalkan ilmu saka. Beberapa orang pemilik yang memiliki saka telah pun ramai yang meninggal dunia, dan saka tersebut tidak diwarisi kepada anak cucu mereka.
Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya akan share satu pengalaman seram yang dikongsikan oleh Saiful, di mana ini bukan kisah Saiful tetapi kisah yang berlaku pada kawan serumahnya, iaitu Amran. Kisah ini berlaku pada tahun 2008 dan ia berkaitan dengan belaan, di mana belaan oleh datuk saudara Amran. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Untuk video kali ini, ia di-share oleh Saiful, di mana Saiful menceritakan tentang sahabat serumahnya iaitu Amran dalam dilema di mana Tok Sunya mempunyai belaan dan belaan itu akan diturunkan kepada Amran. Kejadian ini berlaku pada tahun 2008 di mana Saiful telah menyewa sebuah rumah di Kuala Lumpur. Amran merupakan rakan sekerjanya. Amran berasal dari selatan tanah air. Difahamkan Amran ni anak tunggal. Telah kematian bapa pada usia 8 tahun. Manakala mak Amran seorang serumah sepenuh masa. Amran ada seorang tok saudara atau lebih dikenali sebagai Tok Su. Tok Su ni merupakan adik kepada ayah Amran. Mereka tinggal berdekatan. Pada awalnya Tok Su memiliki 4 orang anak, tetapi keempat-empat anaknya telah meninggal dunia pada usia remaja. Manakala isteri Tok Su pula meninggal semasa melahirkan anak bongsunya. Bermakna Tok Su tinggal sebatang kara. Walaupun Amran ni telah kehilangan bapa, tetapi hidup Amran agak terbela dan dikirakan agak senang kerana segala perbelanjaan isi rumah, kelangkaan pas sekolah dan sebagainya telah ditanggung oleh Tok Sunya. Tok Sunya seorang yang baik, sangat dihormati di kampung. Tok Sunya juga seorang yang pemurah, semua orang kampung mengenalinya. Tok Su dikira agak mewah. Walaupun dia hidup sebatang kara, tetapi Tok Su ada dusun durian seluas 2 ekar, ladang kelapa sawit seluas 5 ekar dan memiliki 4 biji rumah sewa. Dan rezeki yang melimpah ruah yang Tok Su miliki sering didermakan kepada orang ramai, termasuk Amran. Segala perbelanjaan isi rumah dan juga perbelanjaan sekolah Amran semuanya ditanggung oleh Tok Su. Tok Su sangat tidak berkira hal-hal duit. Apa sahaja keinginan akan tertunai. Dari sekolah rendah hinggalah ke alam pekerjaan, semua ditanggung oleh Tok Su. Termasuklah kereta yang dimilikinya sekarang dibelikan oleh Tok Su. Menurut Tok Su, ini memudahkan Amran untuk pulang ke kampung dan membawa ibunya serta Tok Su pergi ke Kuala Lumpur. Sejak dari zaman kanak-kanak, memang banyak masa Amran terluang di rumah Tok Su. Walaupun Tok Su ni seorang yang baik, pemurah, peramah dan sering menolong orang kampung, cuma satu sahaja yang Amran tertanya-tanya. Kenapa Tok Su-nya tidak pernah mendirikan solat? Sama ada solat 5 waktu maupun solat Jumaat. Amran tidak pernah melihat Tok Su mendirikan sebarang solat. Hinggalah pada Amran berusia 18 tahun, Tok Su-nya telah menyatakan hasrat untuk menyerahkan sesuatu kepada Amran. Dan menurut Tok Sunya, benda yang akan diserahkan itu sangat bermakna kepadanya. Dan Tok Su sangat berharap supaya Amran menerimanya dengan hati yang terbuka. Pada awalnya, memang Amran tertanya, apakah maksud Tok Sunya? Dan pada suatu hari, Tok Sunya telah berjumpa dengan Amran dan mahu berbincang hal tersebut dengan lebih terperinci. Dan rupa-rupanya Tok Sunya merayu kepada Amran untuk menerima belaannya. Ini menyebabkan Amran sangat terkejut, sebab selama ini Amran tidak tahu pun yang Tok Sunya memiliki belaan. Sebab Amran tidak pernah nampak sesuatu yang pelik ada pada Tok Sunya. Cuma yang dia tahu, Tok Sunya tidak pernah mendirikan solat 5 waktu maupun solat Jumaat. Semua kisah ini diceritakan oleh Amran kepada Saiful, dan Saiful amat faham situasi Amran, di mana Amran sangat berbelah bagi
Amran bukanlah orang yang senang dan Tok Su sangat banyak membantu. Sebarang urusan dan pembelanjaan isi rumah semuanya ditanggung oleh Tok Su. Jadi Amran sangat terhudang budi kepada Tok Su. Amran sangat bersalah sama ada untuk menerima ataupun menolaknya. Sekiranya Amran menerima tawaran Tok Su-nya, lain pula jadinya. Amran ni seorang yang pendiam tetapi sangat taat kepada agama. Pegangan agamanya sangat kuat. Hinggalah pada suatu hari, Amran telah menyatakan sesuatu kepada Saiful, di mana Amran telah nampak kelibat Tok Su-nya di dalam rumah. Amran sekali nampak kelibat Tok Su-nya sama ada di ruang tamu, di bilik maupun di dapur. Hatinya tidak senang dan Amran telah menghubungi ibunya di kampung. Dan menurut ibunya, Tok Su-nya sedang nazak. Ini menyebabkan Amran rasa gelisah. Selang beberapa hari, Amran telah menyatakan rasa risaunya kepada Saiful. Menurut Amran, dia nampak dengan jelas kelibat Tok Su-nya di dalam bilik. Pada masa itu, Amran baru saja tersedar daripada tidur dan dia nampak Tok Su-nya berada di hadapannya. Apa yang pasti, Tok Su-nya berdiri memandang tepat ke arah muka Amran. Muka Tok Su-nya pada masa itu sangat pucat dan seolah-olah sedang marah. Tok Su-nya berdiri di hadapannya kira-kira 5 saat dan gaib begitu sahaja. Ini menyebabkan Amran lari terus mendapatkan Saiful yang berada di ruang tamu. Muka Amran ketakutan dan sangat pucat. Kerana menurutnya itu bukanlah kelibat Tok Su, tetapi dia memang nampak jelas wajah Tok Su di hadapannya. Saiful cuba menenangkan Amran, tetapi Amran nampak sangat-sangat ketakutan. Kira-kira pada pukul 7 malam, Amran telah mendapat panggilan telefon dari ibunya di kampung. Dan ibunya menyatakan Tok Su-nya baru sahaja meninggal dunia. Ini menyebabkan Amran sangat terkejut. Saiful memandang kepada Amran. Muka Amran antara sedih dan takut, ataupun takut untuk menerima belaan Tok Su-nya. Dan kira-kira pukul 9 malam, Amran terus pulang ke kampung. Saiful menasihati Amran supaya berhati-hati sepanjang perjalanan ke kampung. Keesokan paginya, Amran menelefon Saiful dan menyatakan dia telah selamat tiba di kampung dan dia akan bercuti selama kira-kira 4 hari. Selepas 4 hari Amran berada di kampung, Amran senyap tanpa berita. Saiful cuba menghubungi Amran tapi tidak berjaya, tiada jawapan. Kira-kira seminggu, Amran masih tidak dapat dihubungi. Dan sehingga kini, Saiful masih tidak tahu di mana Amran berada. Saiful sering tertanya-tanya, adakah Amran menerima tawaran Tok Su-nya ataupun tidak. Saiful tidak tahu apa yang terjadi kepada Amran sekarang. Tetapi Saiful mengharapkan supaya Amran dalam keadaan baik. Kerana Saiful percaya Amran seorang yang sangat berwibawa. Tetapi Saiful tidak pasti apakah nasib Amran sekarang. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Untuk video kali ini, saya ingin share pengalaman Kak Siti sekeluarga dan Saka. Apa ceritanya? Okey, untuk tahu lebih detail, kita tunggu selepas ini. Saya telah mengenali Kak Siti lebih kurang 20 tahun lalu. Okey, fokus kat sini bukan Kak Siti sebenarnya, tetapi anak sulung Kak Siti. Peristiwa ini berlaku lebih kurang kira-kira 28 tahun yang lalu. Cerita ini sudah lama, tetapi ia berterusan sehingga ke hari ini. Cerita ini bermula apabila Kak Siti mengenali seorang jejaka bernama Abang Am. Abang Am ini memiliki ciri-ciri yang Kak Siti minat. Antaranya seorang lelaki yang berbudi bahasa, sopan santun
dan kuat pegangan agama. Ini menyebabkan hati Kak Siti terbuka untuk menerima lamaran Abang Am. Kak Siti menetap di negeri A dan Abang Am menetap di negeri B. Tetapi mereka berjumpa di negeri Selangor. Abang Am ni seorang lelaki yang sangat baik, tidak pernah meninggalkan solat, sangat berbudi bahasa, dan Kak Siti sangat menyenangi tingkah laku Abang Am. Dan akhirnya mereka berbakat untuk disatukan. Dari situlah keluarga Abang Am datang berisik Kak Siti di negeri A, dan semuanya berjalan lancar dan akhirnya mereka pun disatukan. Majlis di rumah Kak Siti berjalan seperti biasa. Begitu juga di kampung Abang Am, semuanya berjalan dengan lancar. Semua ahli keluarga hadir, begitu juga saudara mara dan jiran tetangga. Sangat meriah. Dan Kak Siti sangat gembira kerana telah diterima dalam keluarga Abang Am. Selepas majlis perkahwinan selesai, semua ahli keluarga dah balik ke rumah masing-masing. Jiran tetangga semua dah balik, dan selepas maghrib, mereka berkumpul ramai-ramai bersama keluarga Abang Am makan malam. Selepas selesai makan, mereka masih lagi santai, berborak-borak, gelak ketawa seperti biasa. Tak ada apa yang berlaku. Tetapi tiba-tiba mak mertua Kak Siti menjerit. "Hei kau, selamat datang ke keluarga aku." Sambil menuding jari ke muka Kak Siti. Kak Siti sangat terkejut. Apa benda tu? Kan? Kenapa dengan mak mertua aku sudah jantan ni kan? Dan ayah mertua Kak Siti kata, "Oh, jangan risau. Itu belaan mak kau tu. Dia datang." Kak Siti sangat terkejut lah. Tiba-tiba kenapa jadi macam ni pula? Selalunya Kak Siti cuma dengar ataupun tengok kat TV ke, di wayang ke, orang bercerita pasal saka ni kan, pasal belaan. Tetapi kali ini benda tu berlaku depan mata dia sendiri dan telah jadi dalam keluarga Kak Siti. Bagaimana perasaan Kak Siti pada masa tu? Mestilah cuak, takut. Apa benda ni kan? Nasib baik kejadian itu berlaku ramai-ramai. Bermakna bukan Kak Siti dengan mak mertua dia sahaja. Kalau berlaku berdua, mau Kak Siti lompat atas pagar. Selepas kejadian tersebut, Kak Siti rasa macam cuak, takut, masih was-was. Apa benda ni kan? Takut. Sebab benda tak pernah berlaku. Dan Kak Siti sangat tidak selesa bila berada di kampung Abang Am. Kehidupan Kak Siti dan Abang Am seperti biasa sehinggalah mereka dikurniakan 3 orang anak lelaki. Bak kata pepatah, panas tidak ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Jodoh Kak Siti dengan Abang Am tidak panjang. Kak Siti membesarkan ketiga-tiga anak mereka. Dan sepanjang masa tersebut tiada perkara yang pelik berlaku. Sehinggalah anak sulung Kak Siti berusia 16 tahun. Pada masa itu, anak sulung Kak Siti mula nampak benda-benda gaib. Nampak seperti hantu, puntianak, pocong, hantu bungkus dan sebagainya. Ini menyebabkan anak sulung Kak Siti merau-rau menjerit ketakutan. Anak Kak Siti beritahu nampak seperti hantu bungkus, langsui dan sebagainya di bucuk bilik, di bucuk ruang tamu, di atas siling dan sebagainya. Keadaan itu sangat mengerikan. Setiap masa anak Kak Siti menjerit ketakutan. Ibu ada di sana bu, ibu ada di sana, ibu ada kat situ. So menyebabkan keadaan tidak terkawal. Ini menyebabkan anak sulung Kak Siti terpaksa dicutikan bersekolah. Bermakna terpaksa bersekolah di rumah. Tidak boleh dihantar ke sekolah sebab benda tu sentiasa mengganggu. Hijab anak Kak Siti terbuka. Dia nampak apa saja benda berada di sekelilingnya. Yang paling menyeramkan, dia akan beritahu, "Ibu, kat situ ada barang bu. Ibu, kat situ ada hantu. Ibu, kat situ ada ni. Ibu." Saya pernah bertanya pada anak Kak Siti, macam mana rupa benda yang dia nampak tu? Katanya, sangat-sangat menyeramkan. Dan ada kalanya lebih seram daripada yang ada kat TV. Drama-drama Melayu ke drama hantu tu, ada yang lebih seram daripada tu. Benda-benda tu selalu berada di sekeliling. Kadang-kadang dia nampak benda makhluk tu makan benda yang terdedah, macam makanan kat atas meja. Itu sebabnya kita tutup makanan kita, sebab dia nampak benda berak, kencing, terabur. So benda-benda tu nampak dengan jelas. Setiap kali nampak, dia akan menjerit ketakutan. Kadang-kadang benda tu suka menyurut belakang pintu. Apabila itu nampak benda tu, mau tak menjerit, takut kan. Kita sebagai orang dewasa pun takut. Dan benda itu berlarut agak panjang. Dan makhluk gaib ni berada di mana-mana. Bukan sikit, bukan 1, bukan 10, bukan 20. Dia kata beratus-ratus. Sangat banyak. Kak Siti lah panggil pengamal perubatan Islam.
bagaimana untuk memulihkan anaknya, selalu meracau menjerit ketakutan. Tetapi Kak Siti tak pasti sama ada ini berkaitan dengan saka yang dibeli oleh ibu mertuanya ataupun tidak. Bekas ibu mertuanya. Sebab bekas ibu mertuanya ataupun anaknya tidak mendapat sebarang alamat untuk menerima sebarang saka. Cuma hijab anaknya terbuka. Saya pernah bertanya juga, apa bendanya tu? Syaitan ke jin? Menurutnya itu adalah jin. Dan saya tanya lagi, apa beza jin Islam dan jin kafir? Katanya jin kafir mukanya sangat hodu, sangat menakutkan. Dia gigi yang panjang, kotor, comot, berlumpur, rambut mengerbang dan sebagainya, berbagai bentuk. Tetapi apabila jin ini mengucap 2 kalimah syahadah, dia akan menyerupai manusia yang normal, sama seperti kita. Itu yang diberitahu oleh anak Kak Siti. Oh begitu rupanya, sebab saya pun tak pasti, sebab kita pun tak pernah nampak. So dia yang bernampak, kita boleh percayalah apa yang dia nampak tu. Dan dia boleh berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tersebut. Keadaan ini benar-benar mengganggu pembelajaran anak Kak Siti. Anak Kak Siti belajar dari rumah dan juga dibantu oleh guru-guru di sekolah. Dan akhirnya alhamdulillah anak Kak Siti berjaya mendapat keputusan yang agak baik dalam SPM dan berjaya melanjutkan pelajaran di IPTA. Sekarang umurnya telah berusia 25 tahun. Sekarang anak Kak Siti masih boleh nampak juga makhluk-makhluk tersebut, tetapi amat jarang. Sesekali saja benda itu akan datang. Dan selalunya anak Kak Siti buat tidak tahu saja. Berbanding zaman-zaman kanak-kanak, benda tu dia tahu kanak-kanak takut, so dia selalu mengganggu hingga mengucak-kacirkan kehidupan anak Kak Siti. Tapi sekarang anak Kak Siti boleh nampak dan buat tak tahu saja. Benda tu sentiasa ada, cuma kadang-kadang dia akan datang, tapi dia tak buat apa-apa pada anak Kak Siti. Dia hanya menonjolkan diri sahaja. Dan sehingga hari ini tiada tanda-tanda saka bekas ibu mertua Kak Siti akan diturunkan kepada anak Kak Siti. Jika perkara itu berlaku, pastinya Kak Siti akan menolak. Kita doakan agar anak Kak Siti kembali normal seperti biasa, tiada lagi gangguan tersebut. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Okey, untuk kali ini saya nak share 2 cerita seram yang saya alami sebelum ini. Kedua-dua cerita ini berlaku pada tahun 1990-an. Apa ceritanya? Okey. Kisah pertama ialah berkaitan dengan harimau jadian. Dan yang kedua ialah penampakan roh. Nak tahu cerita selanjutnya? Jom. Kejadian pertama ini berlaku anggaran tahun, kalau tak silap saya, dalam tahun 1992. Okey, kejadian ini berlaku pada satu malam. Saya pergi ke rumah kawan saya yang berada di hujung kampung. Kata taklah hujung sangat, tapi agak ke belakang. Dan pada kejadian tu anggaran dalam pukul 9.30 malam. Sebelum saya cerita ni, saya dah minta permission, kebenaran daripada dia untuk ceritakan, share pengalaman ni. Dan saya tukar nama lah, sebab dia pun subscribe channel saya ni. Okey, hai Cik K. Okey, pengalaman ni berlaku pada satu malam. Saya perlu hantar barang. Saya pun tak ingat apa barang dia. Dan saya tanya dia pun, dia tak ingat apa barang tu. Tapi saya perlu hantar barang pada malam tersebut. Hantar pada Cik K ni lah. Okey, bila saya pergi pada malam tu, jalan kampung biasa, jalan kampung tak besar sangat pun. Dan sampai ke hujung tu, sebelum sampai rumah dia, saya perlu masuk ke simpang ke kanan. Simpang ke kanan ni, jalan rumah dia kecil saja. Tak ada tar, cuma tanah dan rumput sahajalah. So saya perlu lalui laluan tersebut ke rumah dia dalam lebih kurang 200 meter. Masa tu gelap, memang kita jalan kampung tu tak ada
lampu jalan sebab jalan kampung kosong kecil kan. So memang tak ada lampu. So dalam suasana yang gelap tu, lebih kurang pukul 9 lebih dekat nak ke 10 tu, dan keadaan tergesa-gesa, saya bawa motor orang tua saya, motor lama lah, lampu pun malap-malap macam tu, bawa slow sebab lalu tu kecil, lorong tu kecil, kita kena follow je, muat-muat macam lorong tu macam muat-muat roda motor tu sahaja. So kita ikut kan. Untuk pergi ke rumah Cik K ni, saya perlu melalui rumah Datuk Cik K dulu. Dia ada berada di depan jalan dan laluan lorong tu lebih kurang dalam 200 meter. Agak jauh ke dalam dengan ada pokok-pokok buahan macam pokok rambutan dan sebagainya lah. Jadi pokok tu menutup sikit lah laluan jalan dan gelap. So memang tak ada lampu jalan langsung lah laluan tersebut. Okey, apabila saya masuk simpang tu, lebih kurang apabila saya lalu depan rumah Datuk Cik K ni dalam keadaan gelap, tiba-tiba sekeliling saya ni, saya bawa motor yang malap, lampu malap tu, sekeliling saya ada cahaya yang menerangi saya, ikut saya, menerangi jalan. Hanya lampu itu seolah-olah macam lampu helikopter ataupun lampu UFO mencerahkan laluan, tapi laluan bulatan di laluan saya sahaja. Okey, sedang saya jalan tu, hati saya fikir, apa benda yang ikut di lampu ni? Kiri kanan atas saya tengok tak ada, sebab bulan pun tak ada masa tu. Dan keadaan gelap, saya teruskan juga jalan pelan sebab laluan teruk, saya takut jatuh. Saya ikut je laluan tu dengan keadaan menggigil. Apa benda lampu ni kiri kanan tak ada apa, tak ada lampu. Tapi ada sekeliling saya ni lampu yang menerangi sehingga sampai depan rumah dia, depan rumah Cik K. Saya dah menggigil dah. Apa benda yang ikut saya ni, yang tolong saya, yang tolong terangkan jalan yang saya lalui tadi. Sampai di rumah Cik K, saya kata, Nana, aku bagi kau barang ni. Ada bagi, aku tak cepat ni, nanti aku sampai rumah aku call kau. Sampai rumah aku call kau. Urgent ni. Ada hal sikit cakap dengan kau. Selepas saya bagi je, terus saya cabut balik rumah. Bila saya sampai kat rumah je, saya call. K. Tadi masa aku lalu rumah kau tu, sepanjang laluan tu, ada cahaya lampu yang tolong terangkan jalan. Apa benda lah? Saya bergigil dah masa tu, dah cerita kat K lah apa yang berlaku, apa benda yang tu kan. Dengan selamba K jawab, tu mungkin harimau jadian Datuk aku ikut yang tolong. Saya gelak-gelak kata, serius engkau? Aku tak tahu pun Datuk kau ada harimau sebelum ni. Lepas tu Cik K pun gelak-gelak lah. Saya kata, gila lah. Tak sangka pula ada harimau pula jadian tolong kita sepanjang laluan tersebut. So mulai dari hari tu saya selalu korek-korek cerita daripada K ni, apa bendanya kan, sebab selama saya kenal dia, saya tak tahu pun yang Datuk dah ada beli harimau jadian. Lepas tu K pun ceritalah Datuk dia memang ada beli harimau jadian dah lama dah. Dan pada suatu hari tu pun Datuk dia dah, selepas berlama kejadian tu, Datuk dia pun dah serahkan harimau jadian kepada adik Datuk dia lah. So untuk sebelum dia meninggal. So tak lama selepas serahkan harimau tersebut kepada adik dia, baru Datuk dia meninggal dengan tenang. Itulah cerita dia. Memang saya menggigil pada malam tu sebab memang tak pernah nampak cahaya melilingi kita, tahu rupa-rupanya harimau jadian. Baik pula harimau jadian tu pada saya pada malam tu. Okey, itu pengalaman pertama. Okey, sekarang kita pergi ke pengalaman kedua saya, penampakan roh. Bagaimana penampakan roh tu? Jom. Untuk pengalaman kedua ini ialah penampakan roh. Okey, penampakan roh. Bagaimana penampakan roh tu? Kejadian ini berlaku pada tahun 1994. Okey, masa tu saya bekerja di lapangan terbang antarabangsa Subang. Okey, lapangan terbang antarabangsa Subang. Lapangan terbang Sepang belum ada, KLIA tak wujud lagi pada masa tu. Pada masa kejadian, saya kerja petang. Masuk pada pukul 3 petang hingga 11 malam. Dan kebetulan pada malam itu, kawan saya mahu tumpang saya kerana motor dia rosak. So, kawan saya ni bekerja di bahagian kaunter. Jadi, kaunter ni balik lewat sikit. So, saya terpaksa tunggu dia lah. Lebih kurang dalam hampir pukul 12 baru urusan dia selesai. So, saya tumpangkanlah dia balik ke rumah dia. Untuk pergi ke rumah dia, mesti akan melalui rumah saya dululah. Rumah saya ke rumah dia dalam anggaran dalam 400 meter lebih kurang, tak berapa jauh. Akan melalui satu rumah. Saya panggillah nama Pak Cik A. Okey, Pak Cik A bukan nama sebenar. Pak Cik ini seorang yang baik lah, dikenali ramai oleh orang kampung. Memang dikenali lah, memang kuat juga di kampung tersebut. Apabila saya hampir sampai, lalu di hadapan rumah Pak Cik A, rumah Pak Cik A ni berada di belah kiri. Okey, berada di belah kiri jalan, dan
apabila saya melalui halaman rumah Pakcik A, tiba-tiba ada satu kaca cermin yang besar luksina daripada kanan baik masuk ke kiri, melintasi masuk ke halaman rumah Pakcik A. Saya sempat emergency brake, betul-betul hampir melanggar cermin tersebut. Sikit lagi saya berhenti, saya dah astagfirullahalazim, saya dah takut sangat dah. Masa tu saya biarkan cermin tu lalu. Selepas cermin tu lalu je, baru saya tekan minyak. Saya hantar kawan saya kat belakang, dia bising dah. Apa benda je tu? Kenapa? Apa benda je? Tak nampak apa-apa pun. Dia tak nampak sebab dia belakang kan. Saya tak apa, diam. Saya hantar dia balik rumah dan saya turunkan dia dan terus saya balik. Sampai je rumah, saya ketuk pintu bilik orang tua saya. Ketuk. Orang tua saya, mak bapak saya keluar. Dia, kenapa ni? Saya dah mengah-mengah sekali. Tadi masa lalu rumah Pakcik A, ada nampak cermin besar melintasi depan saya. Nasib baik saya tak langgar cakap. Besar sangat cermin tu, jelas kan. Lepas tu saya terfikir juga, sebab tak mungkin jin ataupun syaitan menyerupai cermin yang luksina kan, mesti sesuatu yang lain. Saya mula terfikir roh. Tapi roh siapa pula di rumah Pakcik A ni? Tu saya tanya mak saya, mak, sekarang Pakcik A kat mana? Lepas tu mak saya jawab, Pakcik A dekat hospital dah seminggu dah, kritikal. Kata, hospital pula. Tantah tu roh dia balik tak? Cakap. Lepas tu, takkanlah. Tapi dia kritikal. Mak saya memang faham bab kematian ni. Saya dapat insting pasal kematian sebelum ni. So mak saya percayalah. Tapi bapak saya dah takut, jangan cerita-cerita ke orang ni. Begitu. Tak, tantang esok kita tunggu. Mungkin ada berita kematian awal-awal pagi. Saya cakap macam itulah. Okey, betul pun kami pun masuk tidur. Mak saya tidur, saya pun tidur. Okey. Tepat lebih kurang pukul 6 pagi, tiba-tiba telefon pun bunyi. Saya pun melompat bangun. Saya buka pintu, mak saya pun meluru masing-masing ke telefon. Mak saya pun angkat. Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kita tahu siapa yang meninggal ni. Lepas tu bila mak saya letak, siapa meninggal mak? Betul lah Pakcik A meninggal. Betul lah tu. So, apa yang saya nampak itu, adakah itu roh dia? Saya nampak dengan jelas. Okey, itulah pengalaman saya dan memang menggerikan. Pada masa tu masing-masing dah berumur dah. Mak bapak saya pun masing-masing nampak, betul lah malam tadi apa kita nampak tu. Bukanlah hayalan, memang jelas dan nyata. Adakah itu roh? Wallahu alam. Baiklah, itu dua pengalaman saya yang saya alami sendiri yang menyeramkan. Okey, memanglah saya tak pernah nampak hantu, syaitan, jin yang muka mengerikan macam pocong, pontianak, lasui, penanggal tu saya tak pernah jumpa. Tapi saya jumpa benda-benda yang real yang saya nampak dengan jelas. Tapi bukan muka-muka yang mengerikan itulah, dan saya harap pun saya tak akan jumpa benda-benda macam tu. Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya akan share satu pengalaman seram yang dikongsikan oleh Siti, yang mana Abang Siti telah termakan benda kotor, iaitu nasi kangkang. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Untuk perkongsian kali ini dikongsikan oleh Siti, yang mana kejadian ini berlaku pada tahun 1980-an. Kisah ini menceritakan kisah Abang Siti, iaitu Kamal, yang berusia 19 tahun dan Siti pada masa itu berusia 14 tahun. Sebelum tu, Siti kongsikan latar belakang abangnya Kamal. Kamal ni seorang yang ceria, happy go lucky, ada rupa kategori kacak, tinggi lampai, hitam manis dan mempunyai ciri-ciri idaman ramai perempuan di kampungnya.
Anak-anak gadis memang tergila-gila dengan Kamal. Kamal ni jenis terbuka. Apa saja kisah cintanya, Kamal akan kongsikan dengan Siti dan kedua orang tuanya. Jadi, mereka semua tahu apa status Kamal, sama ada single ataupun tak apa punya. Sehinggalah pada suatu hari, Kamal telah menyatakan yang dia baru saja putus bercinta dengan teman wanitanya, iaitu Milah. Seminggu selepas putus cinta, Siti dapati abangnya banyak berubah. Tiba-tiba abangnya jadi seorang pendiam, tidak banyak bercakap dan lebih suka menyendiri di dalam bilik. Kedua-dua orang tuanya juga pelik dengan perangai abangnya Kamal. Sebelum ni, sekiranya Kamal putus cinta, semuanya okey je, happy go lucky, macam tak ada apa yang berlaku. Tapi kali ini, tiba-tiba abangnya berubah. Dan seminggu selepas daripada kejadian tersebut, Kamal telah menyatakan hasrat supaya kedua orang tuanya masuk berisik. Menurut Kamal, dia ingin berkahwin dengan seorang wanita yang baru dikenalinya, bernama Mona. Siti dan kedua orang tuanya pelik. Kenapa tiba-tiba abangnya nak kahwin? Sedangkan abangnya langsung tak pernah cerita yang dia telah jatuh hati dengan teman wanita yang baru. Atas desakan abangnya, kedua-dua orang tuanya terpaksa bersetuju untuk merisik Mona. Pada awalnya memang mereka membantah sebab umur Kamal baru 19 tahun dan tak ada kerja tetap lagi. Dan akibat daripada tentangan kedua orang tuanya, Kamal telah bertindak ganas dan mengugut untuk melarikan diri dari kampung itu. Ini menyebabkan kedua orang tua Siti terpaksa datang berisik ke rumah Mona yang berada kira-kira 40 km dari kampung mereka. Dan setibanya mereka di rumah Mona, kehadiran mereka macam kurang dihargai. Dan apa yang peliknya di rumah Mona ialah terlalu banyak tangkal digantung, terutamanya di pintu bilik, pintu dapur dan juga di pintu masuk rumah. Seolah-olah mereka mengamalkan ilmu yang dilarang oleh Islam. Disebabkan oleh desakan Kamal yang tetap mahukan Mona dan mahu nak kahwin juga dengan Mona, nak tak nak, kedua orang Kamal terpaksa juga ikutkan kata hati anaknya. Keluarga Mona ni nampak agak mewah sebab punyai satu kedai runcit yang tidak jauh daripada rumah mereka. Dan yang paling mencurigakan kedua orang tua Kamal ialah ciri-ciri yang Mona miliki tak sama dengan apa yang anaknya Kamal minat. Mereka tahu Kamal sukakan gadis yang tinggi lampai, kulit cerah dan ceria, jauh berbanding dengan Mona. Langsung tak sama. Sebabnya Mona berkulit gelap dan rendah, jauh daripada ciri-ciri yang Kamal minati. Selepas 4 bulan, akhirnya Kamal dan Mona disatukan dan bermula episod kisah sedih Kamal. Selepas sahaja Kamal dan Mona diijab kabulkan, Kamal telah berpindah ke rumah Mona. Dan Kamal telah diberikan tugas untuk mengusahakan kedai runcit milik Mona. Keadaan Kamal semakin berubah. Kamal semakin pendiam, langsung tidak bertanya khabar keluarganya lagi di kampung. Kamal seolah-olah dicucuk hidung, langsung tidak bersuara, terpaksa menuruti apa sahaja kata isterinya Mona. Keadaan ini merisaukan kedua orang tua Kamal. Semenjak mereka berkahwin, ada beberapa kali kakak iparnya tinggal di rumah mereka. Setiap kali kakak iparnya berada di rumah mereka, pasti setiap malam akan kedengaran bunyi anjing menyalak, seolah-olah anjing itu berada dalam ketakutan. Dan paling yang tidak boleh Siti lupakan ialah ada 2 kejadian sangat seram telah berlaku. Kejadian pertama, apabila kakak iparnya keluar daripada hutan di belakang rumah mereka. Semasa pulang, kakak iparnya lalu di sebelah Siti dan bau kakak iparnya seolah-olah seperti bangkai, sangat-sangat busuk. Kejadian kedua pula berlaku semasa Siti bangun tidur pada awal pagi, kira-kira pukul 1 pagi. Masa tu Siti terbangun nak pergi ke tandas. Maklumlah rumah kampung, tandas berada di dapur. Semasa Siti keluar ingin ke dapur menuju ke tandas, Siti terlihat kakak iparnya, Mona, sedang makan di lantai dengan duduk bercangkung dan makan nasi yang berada dalam periuk. Periuknya dia tak ada lantai. Kakaknya seolah-olah sedang sangat-sangat kelaparan. Rambut menggerbang. Siti cuba menegur tapi takut. Sedang Siti lalu di depan kakak iparnya tu,
Mona menjiling ke arah Siti sambil mulutnya penuh dengan makanan. Siti cepat-cepat masuk ke dalam tandas. Selepas saja Siti melepaskan hajat, Siti keluar semula dan berlari ke arah biliknya. Masa Siti nak buka pintu biliknya, tiba-tiba pintu bilik abangnya terbuka. Siti fikir mungkin abangnya pun nak keluar ke tandas, tapi yang keluar adalah kakak iparnya Mona. Siti sangat terkejut. Habis tu, siapa yang sedang makan di dapur tu? Adakah itu belaan Mona? Siti terus masuk ke bilik dan kunci terus pintu biliknya. Memang betul-betul menyeramkan. Ibu dan ayah Siti juga pernah alami situasi yang sama. Mereka pernah nampak menantunya, Mona, di tempat yang berbeza. Akhirnya, kedua orang tua Kamal telah meminta ustaz untuk mengubati anak mereka. Hasil daripada penelitian ustaz didapati Kamal telah diberi ubat guna-guna selain telah diberikan nasi kangkang. Ini menyebabkan Kamal hanya menuruti sahaja kata-kata isterinya. Menurut ustaz, Kamal perlu diubat dengan segera, kerana jika dibiarkan, Kamal akan tersesat lebih jauh. Ini telah menyebabkan kedua orang tua Kamal sangat-sangat risau. Menurut ustaz, Kamal bukan sahaja telah diberikan nasi kangkang, tetapi telah diberi ubat guna-guna untuk mempengaruhi jiwanya. Dan pada suatu hari, ustaz datang ke rumah Siti untuk mengubati abangnya Kamal. Semasa dalam proses rawatan di rumah ibu bapa Kamal, tiba-tiba mereka terdengar suara Mona menjerit-jerit di halaman rumah dan terus berlari ke arah mereka sambil meraung-raung supaya dilepaskan. Dan seolah-olah itu bukanlah Mona, tetapi belaan yang dimiliki oleh Mona. Tak lama kemudian, Kamal pun sampai ke rumah kedua orang tuanya juga. Kamal terus masuk ke rumah dan duduk bersila sambil mengusap-usap Mona. Kamal seolah-olah hilang ingatan, seolah-olah tak ada apa pun yang berlaku, sedangkan di depannya Mona sedang menjerit-jerit seperti histeria. Tak lama selepas itu, Mona terus melutut di hadapan Kamal sambil meraung dan menjerit, "Maafkan Mona abang, maafkan Mona, maafkan Mona abang, lepaskan Mona abang." Tapi Kamal seolah-olah tak ada reaksi, seperti tak ada apa yang berlaku. Dan pada masa itu, terus ustaz merawat Kamal, dan kira-kira 2 jam selepas itu, barulah Kamal tersedar. Kamal dalam keadaan terpinga-pinga, seolah-olah tak tahu apa yang berlaku sebelum ni. Dan yang paling peliknya, Kamal tidak ingat apa yang berlaku sepanjang perkahwinan mereka. Menurut Kamal, kali terakhir yang diingat ialah semasa dia berjumpa dengan Mona bersama bekas teman wanitanya Mila. Selepas kepergian tersebut, Kamal langsung tak ingat apa-apa. Dan Kamal juga tidak ingat yang dia juga telah berkahwin. Ini bermakna selepas Kamal jumpa dengan Mona dan bekas teman wanitanya Mila, Kamal telah hilang ingatan. Ini disebabkan gara-gara Kamal telah diberikan ubat guna-guna. Ini merupakan balas dendam bekas teman wanitanya Mila kepada Kamal. Mila telah bersepakat dengan Mona untuk mengenakan Kamal. Sebaik saja Kamal sedar daripada perbuatan Mona, terus Kamal melepaskan talak kepada Mona, talak 1. Ini bermakna usia perkahwinan mereka hanya bertahan tidak lebih 10 bulan. Kisah perkosaan Siti ini boleh kita jadikan pedoman dan pengajaran. Jangan sesekali kita berkawan dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan akan terus menyesatkan manusia. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton selama 1 jam durasi video kali ini. Ini adalah perkongsian lama saya, dan sekiranya anda memiliki kisah-kisah seram yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk kongsikan di alamat email berikut. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih atas sokongan anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.